Bila kita bagi pada orang, kita kena beri dengan cara yang baik. Tanda tuan-tuan, ada 3 cara, iaitulah Allah Ta'ala suruh beri dengan cara kita ikhlaskan kepada Allah. Beri bukan kerana riak. Satu. Yang kedua, benda yang kita nak beri, iaitulah perkara yang baik. Jangan pula beri, ni lama dah ni, benda ni makan ni tak habis ni, sedekah orang. Tu dia panggil sedekah kita tak sih. Darjat dia tak sama. Ataupun benda hak tidak halal, jangan sedekah. Tuan-tuan kena ingat satu kumpulan, nama dia puak-puak Quraisy. Orang Quraisy ni waktu dia bina Kaabah, kita pergi Mekah ni, ingat ke tidak? Kaabah kita 4 segi, lepas tu ada kepala bucu roti so. Ya, dia panggil apa tu? Hak bulat tu nama apa? Lama tak pergi Mekah tak ingat. Kaabah 4 segi, lepas tu bulat tengah. Nama dia apa? Hijr Ismail. InsyaAllah boleh pergi pula. Jawapan betul. Amin kata. Lepas PKP ni kita pergi. Dah. Pasal apa jadi Hijr Ismail? Sebab apa? Banyak sebab tu. Sebab yang pertama, waktu Quraisy bina Kaabah, dia tak cukup duit. Tuan-tuan kena begini. Asal Kaabah ni, dia panjang gini, lepas tu bulat macam kepala roti. Roti bata tu. Gitu duduk dia. Oleh kerana Quraisy tak cukup duit, dia kerak. Kerak buat 4 segi, hak depan ni dia tanda bulat gitu. Ketua pembinaan Quraisy, dia ceramah kepada puak Mekah, mu jangan beri sedekah untuk bina Kaabah ni harta-harta yang tidak halal. Daripada perjudian jangan, daripada harta pelacuran jangan, daripada harta-harta menunjung tak mau. Orang kafir berhenti basah. Nak buat masjid jangan sedekah tak baik. Yang ada orang mari bisik dia tu, ustaz, saya nak buat masjid ni boleh saya nak sedekah dengan duit haram. Kita kata tak boleh. Orang kafir pun tak terima, takkan saya terima. Habis duit haram tu buat apa? Duit hak tidak halal lah. Macam hak riba bank kau apa tu. Boleh kita guna. Kita buat jalan raya, buat hak untuk lalui orang ramai tu betul boleh. Tapi nak buat binaan masjid lah. Maknanya itu dia panggil syarat yang kedua. Harta yang kita nak sedekah tu mesti daripada harta yang baik yang kita dapat. Sama ada kita kerja daripada gaji kita, sama ada kita buat kebun hasil tanaman kita, ataupun kita pergi ke laut hasil daripada ikan kita, ataupun apa saja hasil perniagaan yang baik, itu dia panggil syarat nak sedekah mesti daripada harta yang baik. Syarat yang ketiga, tanda jangan mengungkit pemberian. Ini besar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 262, tanda tuan-tuan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim. Allah kata apa? Alladzina yunfiquna amwalahum. Orang yang nafkah harta dia, thumma la yutbi'un, kemudian dia tidak ikuti, lepas dia sedekah orang, diikuti dengan mannan, mengungkit, dan juga azab, menyakiti orang tu. Kalau dua ni tak ada, dia sedekah dengan ikhlas, tidak mengungkit, tidak menyakiti, barulah dia dapat lahum ajruhum inda rabbihim, mereka ini akan dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka syarat yang kita kena ikut. Ni ada setengah kita ni kadang-kadang para ulama kata apa? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut summa. Tengok dalam kalimah bahasa Arab ni, tengok dalam surah Baqarah 262 tu, dia panggil ini ilmu tadabbur. Alladzina yunfiqun amwalahum thumma la. Bahasa Arab kalau kata summa maknanya kemudian. Tidak syarat kita sedekah apa kita ungkit lalu. Tak jadi. Mungkin tak berlaku lagu tu. Biasanya waktu sedekah tu kita ikhlas. Kita tolong kan, ikhlas tak? Masa tu ikhlas. Budak ni miskin, kita pun tolong bagi duit, mu pergi sekolah.
Habis sekolah rendah, ambil duit, pergi menengah. Habis sekolah menengah, ambil duit, masuk universiti. Berapa tahun? Daripada rendah 9 tahun. Menengah 5-6 tahun pula. Masuk universiti 4-5 tahun. Berapa tahun? Siapa 12. 12 siapa 5? Berapa? 17. Mana dekat 20 tahun. Tiba-tiba budak ni habis universiti boleh kerja. Buat balik main kereta masuk kapal. Kita tua dah masa tu. Dia tak apa cek. Tak apa kenal. Lalu-lalu mari. Tak berhenti. Kita bercekok pinggir mari. Bahasa budak. Tak kenal body. Aku tolong dulu tu. Sudah. Setelah berlalu berapa tahun? 20 tahun. Pahala berkembang. Cukup 20 tahun. Ungkit. Habis. Down. Hancur. Kita punya pahala. Kerana ungkitan yang telah dibuat. 20 tahun. Ya. Subur pahala kita 20 tahun. Tiba-tiba runtuh. Macam kita juga. Bangun naik comel 20 tahun. Sekali mari tsunami. Hancur lebuh habis. Pasal itulah Allah Ta'ala sebut bandingan orang sedekah ni. Diikuti dengan ungkit. Seperti batu licin. Disirami oleh air hujan yang lebat. Tinggal apa atas batu? Kosong. Tak ada apa. Itu dalam bandingan ayat Al-Quran. Maka menyakiti ni ada dengan lidah, ada dengan perkataan, dan ada juga dengan hati. Kita tengok orang ni tenang balik lepas pada kita dulu, kita sakit hati dia, tapi kita tak bunyi suara. InsyaAllah tu tak hilang pahala. Sebab kita tidak mengungkit, orang tu betul tahu. Tapi bila kita kata dengan lidah kita, Allah dia ni tak kenal budi budak ni. Cekok pinggir kita. Dia tak kenal. Mungkin kalau dia kenal pak cik dia berhenti. Tapi biasalah masuk kampung. Maka kerana itulah sebagian ulama salaf kata, tuan-tuan tulis kata-kata hikmah ni. Tulis pakat sebar-sebarkan. Supaya motivasi. Dia kata apa? Iza stana'tum sani'atan fansuha. Allahu Akbar. Kalau kamu buat baik kepada orang, kamu lupakan dia. Kalau kita buat baik ke orang, kita lupa. Kalau siapa orang itu mari, Pak Cik, terima kasih Pak Cik. Apa benda? Saya boleh mengaji, boleh masuk EU, boleh kerja ni. Pak Cik lah dulu tolong waktu tu saya nak pergi sekolah. 3 kali berhenti tengah jalan. Cabut selipar, cabut tapak kasut. Berhenti ikat pula, pergi pula. Tak ingat tu. Tak apalah, tak ingat pun saya ingat. Itu sepatutnya kita. Ni cekok pinggir dah. Aku tolongmu, habis. Pahala hilang. Kalau kamu buat baik kepada orang, kamu lupakan dia. Supaya kita tidak mengungkit. Wa iza usdiyat ilaikum, kalau diberi kepada kamu kebaikan, fala tansauha, jangan melupa. Ingat, kalau orang baik kita tak lupa dia. Kalau kita baik orang, kita lupa. Supaya kita tidak mengungkit. Kita tak ingat dah. Kita serahkan malaikat yang tulis. Tapi zaman kita ini tak apa nak percaya ke malaikat. Kita sendiri nak tulis. Tulis mana? Pandai belakang ke sini. Tahu belakang. Sakit gigi pun Facebook tahu. Dah. Semua orang tahu. Ini kata-kata hikmah sangat besar. Manakala kita buat baik pada orang, kita lupakan dia. Kalau orang buat baik pada kita, jangan lupa. Tapi hak kita sebaliknya. Hak kita buat baik ke orang, lupa tak lupa pas bila. Hak orang baik kita, mudah pula lupa. Dia buat baik 20 tahun kita. Sekali dia salah, dia oleh hak tu. Dia oleh hak salah tu. Hak baik-baik tu lupa habis. Kita kata ini bukan manusia yang baik. Maka para jemaah sekalian, kerana itu dalam surah yang kita baca pagi Jumaat, hal ata alal insan kan. Dia kata apa ni? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ingat ada ayat tu? Kau tu email ya, ingat. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami beri makan kepada kamu kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak minta balasan dan tak minta terima kasih. Itu patutnya. Kita ini kalau kita beri makan ke orang, berapa kerja kena buat? Banyak kerja kadang-kadang tu tak. Siapa 3-4 kerja baru jumpa, baru keluar makan ni. Mula-mula siapa tengok ada sejadah. Mana tu ustaz? Maya ajak tu. Sudah maya ajak, lepas awas sebeh pula dah. Sudah dua. Tu baby pula dah. Masya-Allah tengah hari. Cukup pula tu. Lepas cukup baru keluar makan ni. Tak kira lah makan ni minum ke apa.
Mana lambat nak boleh makan. Patutnya kita bagi makan pada orang yang makan. Pasal tu dalam sunnah Nabi SAW, bila kita pergi makan rumah orang, kita kena doa ketua dia. Tak payah disuruh. Tak payah kata doa kat lah, kita sendiri doa. Allahumma at'iman at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makanan yang baik kepada tuan rumah ni dan berilah minuman yang baik pada mereka. Ya Allah, rezekilah pada mereka yang baik. Patut kita doa. Tak payah dia minta. Ni kita kena minta baru doa. Tak, itu pun bukan semua orang doa. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil adab kita bersedekah